Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Babul haid. Bab akhir dari bersuci. Lepas tu saya kena sedia buku barulah, bab kitabus salah pula, bab sembahyang. Muka surat berapa lah? Tak sampai hadis lagi ni. Sebelum kita masuk hadis ni tadi ke-10 ni haid dan istihadah. Dua benda ni kita nak buat definisi dia. Sebab dua benda ni orang keliru. Darah yang keluar ni darah haid ke darah istihadah. Kalau darah nifas tu jelas bila beranak lah. Ni darah haid, darah istihadah. Orang lelaki pun pernah tahu juga dia. Ilmu. Haid dan istihadah. Haid huruf ha lah, ha alif wa ini ya, ini dha. Ini istihadah, dha lah, ada titik ni dha. Haid dari segi bahasa berarti mengalir. Ini nama dia panggil haid, maknanya mengalir, darah mengalir. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah syarak, ni syarak ni ada S ni tinggal ni. Haid ialah darah tabi'in, darah semula jadi. Ia keluar daripada pangkal rahim perempuan ketika kondisi keadaan badannya dalam keadaan sihat, tanpa sebab dan keluar dalam tempoh tertentu. Dia benda tabi'i, benda tidak berkaitan dengan penyakit, makna perempuan yang kedatangan haid adalah perempuan sihat. Ini benda yang tak boleh buat. Kita nak buat kepada orang lelaki, bila mari haid juga tak boleh buat. Saya tidak tahu orang yang buat pembedahan tukar jantina macam sajak tu, dia boleh buat tubik ke haid dia. Tak jadi, tak boleh buat tubik rasa. Pasal benda sebelah jadi, tak boleh buat. Sekat dia nak tukar alat kelamin tu, orang boleh buat buah dengan dia guna satu alat silika macam-macam tapi nak buat haid tak boleh. Tak tahu kalau makan hormon boleh tak ada lah, tak boleh buat. Dia tak ada rahim, nak mana rahim tak ada. Darah haid keluar bukan disebabkan sakit seperti luka, keguguran, bersalin dan sebagainya. Sebabnya ia darah normal. Ia keluar dari rahim perempuan dan merupakan suatu ketetapan Allah SWT atau sunnatullah ke atas kaum perempuan. Darah haid ini secara tabi'i tidak akan memudaratkan seorang kecuali merasa sedikit kelemahan. Betul tak? Dia kata pasal lemah tak? Orang kata emosi pun tak stabil mari haid tu. Darah istihadah, tadi haid dah. Istihadah pula ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar tempoh kebiasaan kerana sakit dan sebagainya. Itu beza. Hak ni tabi'in, hak ni sakit. Istihadah masa haid. Kebiasaan haid tidak terjadi kepada seseorang perempuan sebelum berumur 9 tahun. Jadi ni kita ambil ipulai dulu sebelum kita nak belajar hadis-hadis mengenai haid ni. Kita ambil dulu maklumat mengenai haid yang kita pun dah tahu dah. Kita biasa dengar orang baca kitab fiqh dah. Saya masuk ke sini dulu Jadi dia kata 9 tahun mengikut kiraan tahun Qamariyah, tahun hijrah, tahun hijri, bukan tahun Masihi. Jadi maknanya 8 tahun lebih dah. Namun begitu kadang-kadang ia terjadi pada usia sebelum itu. Ini kadang-kadang nadir berlaku belum 7-8 tahun pun ada juga yang mari haid. Orang tua kita panggil berat ringi Dari situ dia akan terus mengalami haid sehingga ke satu tahap yang dikenali sebagai putus haid atau menopause. Orang Kelantan tak panggil haid, dia panggil haid putus haid.
Bahasa Inggerisnya ialah menopause. Yang mana hak umur untuk tahap tersebut masih dipersisihkan lagi dalam kalangan ulama. Ada orang awal 30 lebih ada. 30 lebih putus hidup. Anak saudara saya seorang. Saudara kan. 30 lebih putus hidup. Ada orang sampai 50 lebih, 60 pun ada lagi. Itu sebab tu ulama berselisih dalam kalangan ulama tidak menentu. Sebahagian ulama berpendapat pada usia 50 tahun dan sebahagian lagi berpendapat pada usia yang melebihi 50 tahun pun ada lagi. Situ kan. Nenek ngandung ya. Kadang-kadang darah haid keluar hingga akhir umur, ada juga. Dan tidak ada dalil bahawa haid mempunyai batas akhir. Ulama tak boleh buat. Ada orang sampai mati mari haid. Para ulama Asy-Syafi'i berpendapat tidak ada batas akhir bagi usia haid. Mungkin haid berlangsung selama wanita itu masih hidup. Namun umumnya ia berhenti sesudah umur 62 tahun, iaitu usia putus haid secara umum. Imam Syafi'i dia buat kajian ni. Sebab tu kalau tidak silap saya, isteri dia ramai, nikah dia cerah tu menyebabkan dia nikah akademik. Dia nak buat, nak tahu isteri ni haid mari bila, berhenti bila, umur lagu mana. Sebab itulah dia boleh buat hukum. Jadi mengikut pendapat dia 62 tahun barulah berlakunya menopause. Baik, itu bahagian latar belakang. Kita nak tengok sifat haid dan istihadah. Antara sifat yang menjadi ciri-ciri darah haid dan istihadah ialah warna dan bau. Ini beza lah. Warna dan bau. Perbezaan antara darah haid dan darah istihadah ialah darah haid berwarna merah kehitaman, kental dan pekat, serta berbau busuk. Manakala darah istihadah, ni kita kata lah ni. Kalau tak betul muslimah ni, bukan pendapat saya ni, kita lah. Dia kata berwarna merah kekuningan dan tipis. Tapi tidak semua orang mari istihadah lah. Istihadah ni nyakit lah. Tidak semua lah. Dan dia kata dia merah kekuningan, tidak kuning juga, macam merah nak pink gitu, mengikut dalam kitab sebut lah. Tipis dan cair, dia tidak pekat macam darah haid. Kekerapan dan tempoh darah haid. Kebiasaan darah haid datang sekali sebulan dan tempoh minimum haid adalah sehari semalam. Panjang dia itu sehari semalam. Dan tempoh maksimum ialah 15 hari. Manakala tempoh biasa, roliknya adalah 6 atau 7 hari. Itu kebanyakan wanita. Kedudukan darah haid tertakluk kepada beberapa hukum syarak seperti ibadat, muamalat, munakah dan sebagainya. Darah istihadah pula tiada tempoh minimum dan maksimum sebab dia buat benda sakit. Kita kata darah istihadah sebenarnya luka lagi, tapi dia luka dalam. Berapa hari luka tu, mana tahu kot dia nak tulis darah nama mana dah. Tak boleh rawat dalam tu kan. Jadi tidak ada minimum, tidak ada maksimum. Baik, dalil tentang darah haid. Haid merupakan sejenis darah yang diciptakan oleh Allah SWT ke atas kaum wanita sejak Allah ciptakan mereka sehingga hari kiamat. Hukum darah haid disebutkan dalam Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa' fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadkhulna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakum Allah. Firman Allah. Dan mereka sering bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid ialah sejenis kotoran dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka gaulilah mereka itu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Ini surah Al-Baqarah ayat 22. Terdapat banyak hadis Nabi SAW menjelaskan hukum darah haid sebagaimana yang akan kita bincangkan nanti. Jadi hadis yang akan kita bincang ni ialah semua ni adalah mengenai darah haid sampai ke habis buku ni. Sementara ulama telah bersepakat tentang kewujud dan darah haid dan hukum mengenainya. Perkara diharamkan semasa haid.
Perempuan yang didatangi haid tertakluk kepada beberapa hukum syarak, sama ada hukum berkaitan ibadat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dalam konteks perempuan haid dilarang melakukan ibadat yang berikut. Ni orang perempuan yang tak boleh. Solat, puasa, tawaf, membaca Al-Quran dan menyentuhnya, memasuki dan berada dalam masjid. Ini kita tahu dah kau dah. Barulah masuk kepada hadis. Saya nak baca dua hadis hari ni. Kalau sudah hawa pun kita kena ada estimate kita. Terlalu banyak-banyak tak sebanyak ada. Dua hadis hari ni. Akhbarana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana ibnu Abi Adi Muhammad ibn Amr an ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimah binti Abi Hubaysh kanat tustahad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haid damun aswadu yu'rafu fa idza kana dhalika fa amsiki min as-salah fa idza kana al-akhar fatawaddai wa salli. Rawahu An-Nasa'i. Telah mengkhabarkan kepada kami oleh Muhammad ibn Musanna, katanya telah berbicara kepada kami oleh Ibnu Abi Adi daripada Muhammad ibn Amir, daripada Ibn Shihab, daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahawa Fatimah binti Abu Hubaysh sedang keluar darah penyakit istihadah. Maka Rasulullah bersabda bila dirujuk kepada Rasulullah masalah dia darah istihadah ni, maka hukumnya Rasulullah keluar lagu ni. Sesungguhnya darah haid adalah darah berwarna hitam yang telah dikenal, makruf, orang tahu lah kalau darah haid. Nabi jelas gitu. Jika memang darah itu, berhentilah dari solat. Kalau mari darah haid, berhenti musmaya, jangan semaya. Namun jika darah yang lain, ni soalan dia nak tanyanya, dia bukan darah haid, darah penyakit istihadah, maka Nabi kata kalau lain pada haid, hendaklah berwuduk dan bersolat. Jadi orang dua hukum kita boleh sini. Walaupun keluar darah, kalau kita kena pasti darah tu darah haid, wajib kena semaya. Pahala ke mana tu darah? Tu kita sesat semula. Hukum dia serupa dengan orang kecil sulsul baul. Orang yang kecil yang terlalu, orang lelaki ada dia kecil dia titik semua. Tak masuk titik. Panas semaya pun ada cara dia. Jadi hukumnya nak rawat lagu mana cara semaya orang yang darah istihadah tu serupa dengan orang lelaki, orang Kelantan kita panggil besar lah. Tu bit kecil lah. Tu ada cara dia. Lagu mana nak buat kalau orang besar tu? Boleh semaya tu, balut lah. Lepas titik lepas balut, tak apa. Dimaafkan. Buat mana? Cerita dia serupa dengan orang darah istihadah tadi. Dia melibatkan orang perawi sampai kepada Aisyah, termasuk Ibn Shihab Az-Zuhri ada dalamnya. Baca bersama dengan hadis 113. Tadi kita boleh dah hukum tadi, makna darah haid berhenti sembahyang. Nabi kata kalau lain pada darah haid mu kena sembahyang. Haddatsana Wahab ibn Baqiyah akhbarana Khalid an Suhail an Zuhri an Urwah bin Zubair an Asma binti Umaysh qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litajlis fi mirkan fa iza ra'at sufratan fawqa al-ma' faltaghtasil lidh-dhuhri wal 'asri ghuslan wahidan wa taghtasil lil maghribi wal 'isha ghuslan wahidan fataghtasil lil fajri ghuslan wa tawadda fima baina dhalik. Rawahu Abu Dawud. Telah berbicara pada kami oleh Wahb ibnu Baqiyah, telah berbicara kepada kami oleh Khalid daripada Suhail, daripada Az-Zuhri, daripada Urwah ibnu Zubair, daripada Asma binti Umaysh. Dalam hadis Asma binti Umaysh, katanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah dia duduk di atas satu bekas sebab nak cek darah ni.
Jika dia melihat darah berwarna merah kekuningan di atas permukaan, maknanya bukan darah haid dan kekuningan. Waktu darah hitam pekat kan, hendaklah ia untuk solat zuhur dan asar dengan sekali mandi. Apa kena mandi juga? Kita nak bincang ni, mandi gap pula. Dan mandi untuk solat maghrib dan isyak dengan sekali mandi, dan sekali mandi untuk solat fajar subuh. Dia suruh 3 kali mandi. Orang kena nyakit istihadah ni, dalam ni dia sarankan supaya mandi 3 kali. Mandi pertama zuhur dengan asar, mandi kedua maghrib dengan isyak, mandi dengan 3 untuk subuh. Hendaklah kamu berwuduk antara solat tersebut. Sama. Pasti tak? Ini kita nak bincang ni. Sedangkan kalaulah haid memang kena mandi, istihadah kena mandi juga kau. Kita nak bincang dah. Okey. Ini ada hadis sahih. Okey. Kita ambil dulu perkataan-perkataan yang ada kosakata dalam ni. Nombor 1, kanat tusdaha adalah dia mengalami istihadah, iaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita disebabkan penyakit. Darah istihadah berbeza sama sekali dengan darah haid dari segi warna, bau dan material. Kemudian aswad yu'raf, berwarna merah kehitaman atau merah pekat yang sememangnya dikenali oleh kaum wanita. Fa'amsiki minas salah, maksudnya tinggalkan solat, iaitu pada hari yang didatangkan haid. Fa'idha kanal akhar, maka sekiranya lain, mana daripada itu, mana lain daripada darah haid, ia tidak bersifat demikian. Litajlis, hendaklah dia duduk. Mirkan ni sejenis bekah yang diguna untuk mencuci pakaian. Besin lah kita kira lah. Sofrah, warna merah kekuningan. Fawqal ma', di atas air, iaitu sekiranya nampak kesan warna merah kekuningan atas air. Fal taghtasil, maka hendaklah dia mandi. Ghuslan wahidan, 1 kali mandi. Ni tengoknya dari segi, kalau kita tengok bahasa ni kan, ring ni kalau bagi atas mak basuh, beza sikit lah. Ring bagi depan mandi, ghuslan basuh, ghuslan mandi. Tengok mudah lah, mandi kan basuh, kasih sikit. Jangan salah baca, ghuslan basuh, ghuslan mandi. Perbincangan kedua-dua hadis ini menjelaskan tentang ciri-ciri darah haid dan perbezaannya dengan darah istihadah serta hukum yang berkaitan dengannya. Bagi seseorang wanita yang mengalami istihadah, ramai ke orang perempuan yang mengalami istihadah? Nak tanya, gaji ada? Takut kita bicara benda di luar konteks orang panggil. Ada gaji ada? Jaga penyakit. Perbezaannya dengan darah istihadah serta hukum yang berkaitan dengannya. Bagi seorang wanita yang mengalami istihadah, sepatutnya dia mampu membezakan warna dengan darah haid. Tengok darah tu tahu dah warna dia. Yang berwarna merah kehitaman atau merah pekat dengan warna darah istihadah yang berwarna merah cerah atau merah kekuningan. Kalau saya tengok dari segi info dia buat lagu tu dah. Oh, tu lagi light pink, bukan kekuning sangat macam nak pink. Ni darah dia tengok di kapah dia ni. Oh, ni memang dia guna tuala dia ni, nampaklah warna serupa pasti tu warna. Nampak tak? Dia beza warna. Ni saya ambil dalam info dia lah ni. Okay. Melalui hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahawa darah haid menghalang wanita daripada mengerjakan solat dan ibadat lain kerana ia termasuk dalam golongan yang berhadapsa. Haid kita tahu dah, kita ma'ruf, kita tidak orang haid ni banyak patalaran dia untuk buat ibadat dia tak boleh buat. Baca Quran apa semua, tapi berzikir boleh Kalau orang perempuan nak buat ibadat juga, jangan duduk sajalah. Ibadat yang boleh buat lagu mana? Berzikir. Banyak lagi ibadat lain. Aktiviti lain semua ni boleh pahala belakang. Tolong orang. Ginyapu. Jadi tu siap di masjid. Boleh pahala. Luar masjid lah, tak boleh naik atas masjid lah. Orang yang berhadap besar hanya boleh melakukan ibadat seperti solat setelah mandi wajib. Manakala darah istihadah pula merupakan darah penyakit dan wanita yang mengalaminya dianggap dalam keadaan suci. Dia suci. Serupa dengan orang tidak mari.
Cuma bezanya dia keluar darah. Ia menyebabkan bila keluar sesuatu daripada dua jalan, hadah kecil dia hanya berhadah kecil. Keluar darah hadah kecil. Bukan hadah besar. Ada pun hit keluar darah hadah besar. Itu beza kan? Dia boleh melakukan sebarang ibadat sebagaimana sebelumnya didatangkan hit dengan syarat dia mesti berwuduk terlebih dulu kerana dia anggap berhadah kecil. Lepas tu dah tubik darah ke mana? Nak semayang ke mana? Dia boleh pakai sebagaimana dia pakai tu. Kalau keluar darah lepas pada itu dibenarkan. Ambil sekali wudu, ni serupa dah. Hukum orang laki-laki yang kecil dia selalu menitih, dia biasa tadi, serupa dengan istihadah. Kita bagaimana cara nak buat? Jadi kalau tengok di setengah kita api dia sebut kita kena ambil wudu dalam waktu dia. Lepas solat zuhur, orang bel masuk waktu, kita pergi bersih dulu, cuci dulu. Kalau orang lelaki tu bersih dulu. Orang lelaki bila dia bersih dia kena balut. Okey. Lepas dia bila masuk waktu dia bersih dulu. Masuk waktu tu dia balut, bila dia balut dia ambil wudu. Masa dia ambil wudu, titik bagi orang lelaki tadi titik dalam balut tadi tak apa. Buat molek dia jangan titik tu titik selagi kau kain luar pula. Biar duduk dalam tu. Bila duduk dalam tu titik bagi darah istihadah pun supa. Darah yang keluar tu biarlah keluar. Ambil wudu yang dibenarkan untuk sekali semaya fardu dan sunat rawatib dua. Asal kan kena buka balik. Lepas tu pula buat lagu tu juga. Kena tiap-tiap waktu dia tak boleh ambil air semaya tak habis lagi. Semaya asal kan tak boleh. Habis lagi pun moga dia tubik lagi. Betul tak? Lepas tu tubik tu kita nak tengok semaya tubik. Itulah dia panggil rukhsah. Darurah dibenarkan. Betul? Macam orang lelaki lah kita kata. Dia duduk menitik semua. Titik biar titik sekali. Last sekali kita basuh, kita balut selalu. Lepas balut nak titik juga biarnya titik. Maka kita pun ambil wudu. Dengan wudu itu kita boleh semaya sunat rawatib. Semaya sunat belum zuhur, semaya zuhur, lepas zuhur. Lepas tu nak semaya asar kan kena buka balik buat pula. Tiap-tiap waktu. Betul kan? Okey. Justru apabila darah haid yang berwarna merah kehitaman dan pekat bertukar menjadi warna merah cerah dan cair, maka ia dianggap telah suci daripada haid dan membolehkan untuk mandi dan berwuduk setelahnya mengerjakan solat. Ada orang tu dia lepas haid tu dia mari istihadah. Jadi nak beza tengok darah tu. Baik, itu hadis pertama. Hadis kedua mengharuskan wanita istihadah. Saya nak explain lebih pada ni tu hanya daripada pembacaan sebab kita bukan wanita. Jangan tanya lebih pada tu. Saya pun tak tahu juga. Ada baca dari kitab yang ni dah. Ada pun yang kalau nak tanya bab semaya, bab puasa kita boleh jawab sebab kita semaya sendiri, puasa sendiri. Tak? Kalau tanya saya hit lagu mana, saya nak jawab mana. Ambil daripada bacaan sebab kita tak kaji mari hit. Ini hasil daripada pembacaan. Saya reti daripada pembacaan ya dah. Okey. Hadis kedua tadi mengharuskan wanita istihadah mengerjakan solat dan menganjurkan mandi sebelum menunaikan solat. Baik, istihadah ni mandi ke mana sebab tidak ada besar? Soalan nak tanya dah. Iaitu satu kali mandi untuk dua solat. Ambil wudu tadi setiap waktu tak ni mandi. Nak maya zuhur disuruh mandi dulu dan mandi tu pakai sekali tu asar tak payah mandi dah. Lepas tu maghrib mandi untuk isyak dan subuh mandi. Mandi lagu mana? Hukum mandi adalah sunnah. Tu nak mati ayat situ bukan wajib sebab bukan mandi wajib. Mana kita tahu hukum sini sunat mandi bagi wanita istihadah. Bukan wajib sebab bukan macam haid. Ni sunat pendapat yang paling kuat dalam kalangan ulama terutama imam mazhab yang jamhur ni. Jamhur ni pasal menurut pendapat paling kuat. Mana ada pendapat yang tak kuat dia kata dia tak sunat dia kata. Tak ada hukum mandi pun dia kata. Sedangkan mandi setelah suci daripada haid adalah wajib.
Para fuqaha ni dia kata plural, kata jamak kepada faqih. Orang yang mahir dalam bab fiqh. Ulama fiqh dia panggil fuqaha. Fuqaha ni ramai macam ulama. Ulama ni ramai sebenarnya. Seorang dia panggil alim, ramai ulama. Tapi istilah tu jadi popular, seorang yang panggil ulama. Dia adalah seorang ulama. Ulama sebenarnya ramai sebenarnya. Tapi dah istilah terima lagu tu nak kata gono. Nampak tak? Ulama. Padahal ulama ni ramai. Dia seorang alim. Kita nampak kalau sebut orang alim ni tidak berapa kuat. Ulama ni baru nampak kuat. Pasal ramai. Tapi seorang ni panggil ulama juga. Sebab juga fuqaha ramai. Seorang ni panggil faqih. Jadi para fuqaha mana para ulama ia mahir dalam bab fiqh. Mengatakan bahawa wanita haid telah mengalami tempoh kebiasaan ia sudah tetap, maka sebaik-baiknya dia menetapkan darah istihadah pada hari kebiasaannya. Lepas pada 15 hari itu kalau tubik darah juga kira darah istihadah. Okay. Hal ini disebabkan tempoh kebiasaan haid adalah lebih kuat daripada tanda-tanda yang lain. Tetapi sekiranya seseorang itu tidak mengetahui waktu kebiasaan istihadahnya, perlu menggunakan kaedah perbezaan yang jelas antara darah haid dengan darah istihadah seperti sifat darah. Kena tengok jenis darah, kena cek. Orang panggil kerja banyak sikit dah. Bukan supaya sihat boleh semayang, nak ambil semayang kita pun jadi pasal dia dah sakit. Kena terimalah hakikat sakit. Jadi wanita ni sebenarnya dia tu mengalami kerumitan tu banyak dah pada kita tu yang sifat kesabaran. Yang lebih pada wanita. Orang lelaki dia mengalami masalah haid tu kita kira kepayahan dah dah. Tidak payah kena cari tuala ke apa kita. Dia tak wui kepada orang lelaki. Sebab tu beranak diri ke orang perempuan. Nak menyusu anak. Kalau wui ke orang lelaki lepas habis dia boleh tahan mengandung. Walaupun dia sakit beranak. Saya baca dari segi psikologi. Bila dia berjaya melahirkan anak di satu keluarga, dia berasa terbayar habis kalau dia sakit. Saya baca, saya tak tahu. Yang disebut lagi tu. Jadi maknanya sifat-sifat yang diberi kepada wanita tidak sebab tu kepayahan. Haid week dia. Jadi benda itu bila disebut hukum-hukum istihadah ni, maka tidak pelik bagi wanita sebab dia telah pun kehidupan lumrah dia tu ada kepayahan yang sangat mudah. Dia mengalami benda ni dah. Sekiranya dia tidak mampu mengenal pasti melalui kaedah tersebut, sebaik-baiknya dia menetapkan waktu darah istihadah mengikut tempoh haidnya. Hal ini bermakna sekiranya putaran darah haidnya pada kebiasaannya ni ada 7 hari, maka terlebihnya dikira darah istihadah. Itu secara umum. Tapi sebenarnya maksimal kena 15 hari. Saya baca setengah daripada ulama, dia kata kena juga 15 hari. Maknanya dia biasa mari ni hingga 7. Kalau ikut pendapat dia kata hari ke-8 tu bukan darah haid dah. Tapi tak boleh begitu. Ini ada dia berlaku khilaf. Dia kata kita pergi kepada maksimal dulu. Sebab kita tak tahu takut bulan ni dia pelik sikit daripada bulan lain. Haid dia mari panjang sikit. Ada tak wanita ni kalau dia mari haid panjang pada kebiasaan, ada tak? Jadi sebab itu saya lebih suka pada pendapat lagi. Dia kata janganlah lepas pada kebiasaan kita kata darah istihadah selalu, darah penyakit selalu. Tak. Kena tunggu juga tempoh maksimal iaitu 15. Okay. Bagi wanita yang mengalami darah istihadah selain diharuskan beribadat, mereka diharuskan mengadakan hubungan jima dengan suami. Tak ada masalah. Dia tidak haram. Yas'alun wala taqrabuhun, dia disebut tadi, janganlah menghampiri mereka untuk orang haid. Yas'alunaka 'anil mahid disebut. Jadi soalan dari ayat tadi untuk haid, ada pun darah istihadah ni dia tidak ada masalah. Istighfarah ni akhir sekali biar berhenti awal lah. Nombor 1, kesimpulan apa yang kita bincang tadi, warna darah haid ialah merah kehitaman berbeza dengan darah istihadah yang bermakna merah kekuningan. Jadi bila kita tengok hak ni lah kita nak ambil kesimpulan ni. Kita ngaji hari ni gapo hukumnya duduk di kesimpulan. Jadi bila kita baca kesimpulan, huraian ni kita ingat balik lagi. Okey. Nombor 2, dia punya noktah poin yang kita nak ambilnya,
Mandi selepas suci daripada darah haid adalah wajib, sedangkan mandi untuk solat bagi wanita istihadah adalah sunnah. Ni ingat malam ni lah. Dia bukan mandi wajib, mandi sunnah. Gapo dia hikmah mandi sunnah tu? Wallahu alam. Pasal apa? Dalam hadis tadi jelas. Nabi suruh mandi. Bila Nabi suruh mandi, sunnah. Apa sunat tak payah tanya. Kalau mari Nabi orang tak payah tanya. Apa sunat ucap Hajarul Aswad? Orang tak tanya dah. Sebab tu saya nak Umar sebut. Dia duk berdialog dengan batu. Bukan dialog, dia keceksa kan. Dia kata, saya tidak ingat dah kata-kata dia. Hei batu, aku tahu batu. Kalau aku tidak tengok Nabi cium, dia kata aku tobat dia, aku tak cium. Kalau bahasa Kelantan kita. Tapi apa aku cium juga? Kerana Nabi buat. Kalau tu Nabi, hak mana Nabi buat, aku tak payah tanya. Sebab tu dah disebut dua batu ada di depan Kaabah, ada dua batu. Satunya ialah batu Hajarul Aswad, satunya ialah makam Ibrahim, tempat batu Nabi Ibrahim jijak. Dia kurung dalam kaca tu kan, macam sarang burung, nampak tak? Okay. Itu dia panggil makam Ibrahim. Dua batu tu Hajarul Aswad sunat dicium, boleh pahala. Kucuk makam Ibrahim bid'ah, boleh dosa. Tu ya polis duk jaga tu orang India tu. Kalau lok dia kucuk juga. Tu sebab kata apa dia. Dia tak siwi benda tu bid'ah. Sebab tu kubur Nabi dia jaga. Kalau dia kena dia pergi cium. Cium kubur Nabi pun bid'ah. Jangan ingat semua benda kita berasa baik, kita nak benda yang dimulia kita buat. Tak boleh. Tengok makam Ibrahim itu mulia, tapi bukan untuk dicium. Makam Ibrahim bukan kubur itu, tempat singgah je. Kita kata tangga, tempat dia nak jijuk, dia nak buat ke tu. Tak sapa, dia nak buat Kaabah. Jadi batu tu orang ambil, tok situ, orang panggil makam Ibrahim. Jadi nak ayat apa dia? Kita ni sebenarnya kena turut Nabi. Ittiba' dia panggil, la ibtidah. Kita disuruh ittiba'. Apa makna ittiba'? Turut. Tidak dibenarkan ibtidah. Dua istilah. Ittiba', ibtidah. Ittiba' turut. Ibtidah reka cipta. Dalam ibadat ni tak ada reka cipta. Daripada perkataan ibtidah lah, ibtidah. Okey. Ingat di sini dah. Mandi untuk darah istihadah sunnah. Wanita istihadah sebaik-baiknya membezakan waktu istihadahnya yang biasa agar tidak ketinggalan dalam melakukan sesuatu ibadat fardu. Takut tukarnya dengan darah haid. Dia kata padahal istihadah tu haid lagi kali, dia kata dah. Tu kena pasti tengok darah apa semua tu. Takut ditinggal sembahyang yang tak patut tinggal. Inilah nak bicaranya 2 minggu lagi